وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat lagi kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertemu pada sesi hari ini, di mana dalam rangka kita beribadah berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam durus Ramadan, iaitulah bertempat di Masjid Al-Arifin Padang Katung. Mudah-mudahan kita semua diberkati dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada dalam tempoh jangka masa yang diberikan kepada saya ini, kita akan bercerita, mengupas sedikit sebanyak berkaitan dengan selawat kepada baginda Nabi SAW, iaitulah galakan berselawat kepada Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertamanya bila kita menyebutkan berkaitan dengan berselawat, semua orang tahu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila akhirih, sampai ke habis, seperti mana yang kita baca dalam tahiyat awal, dan begitulah juga yang kita bacakan di dalam tahiyat akhir, yang mungkin kita tambah Ibrahimiyah kama barakta ala Ibrahim sampai habis, kan? Tapi tahukah kita apakah itu makna salawat? Kita sebut dalam bahasa Melayu selawat, dalam bahasa Arab juga disebutkan sebagai salawat, kan? Salawatullahi alaihi. Tetapi saya nak terangkan kepada tuan-tuan dan puan terlebih dahulu, iaitulah di mana di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-56, orang lelaki wajib dengar ayat ni seminggu sekali, kan, di dalam khutbah Jumaat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-56, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sebahagian daripada kita yang mungkin kepala duk patah tengkok tu, yang duk tertidur, dia dengar yang tu, dia panggung balik lah. Pasal apa? Orang nak baca doa lah, khutbah nak habis lah, kan? Jadi tuan-tuan dan puan yang dimuliakan, dalam ayat ini menunjukkan bahawasanya datangnya tafsir, iaitulah daripada Imam At-Tabari, tafsir Imam Ibn Kathir, dan saya akan sebutkan beberapa sebutan yang dinakalkan daripada kitab-kitab ini. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan, disebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Firman Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna 'alan nabi. Saya tak mau sebut yusalluna 'alan nabi itu apa? Ke atas nabi. Sekali baru saya nak terang, kan? Yusalluna 'alan nabi, kita nak kata Allah berselawat ke atas nabi, kita nak kata Allah salam ke atas nabi, kita nak kata Allah solat ke atas nabi. Sebab apa? Sebab asal perkataan salawat itu adalah jamak kepada solat, kan? Salawat itu adalah jamak kepada solat. Maksud dia satu solat, dua solatan, dan tiga, empat, lima tu dia jadi salawat, kan? Banyaknya salat. Jadi tuan-tuan dan puan, Allah salat ke atas Nabi, Allah selawat ke atas Nabi, perkataan yang perlu kita nak kena faham di sini. Di mana disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari, innallaha wa malaikatahu yubarrikuna 'alan nabi, iaitulah Allah dan juga malaikat yubarrik 'alan nabi, memberikan keberkatan ke atas baginda Nabi SAW. Bila kita sebut Allah dan malaikat itu berselawat ke atas Nabi, iaitulah memberikan keberkatan ke atas Nabi SAW. Kemudian Al-Imam At-Tabari dia menukilkan lagi, salatu fi kalamil gharaq min ghairillah innama huwa du'a. Perkataan salat itu dalam bahasa Arab, di sisi orang Arab, min ghairillah, daripada Allah Subhanahu wa taala, innama huwa du'a, iaitulah apa yang kita boleh sebutkan ianya sebagai doa. Bila sebut solat
daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah nak solat ke? Tak. Tetapi Allah menyebutkan di sini, kata Imam At-Tabari, apabila Allah Subhanahu wa taala sebut berkataan dengan solat di dalam bahasa Arab, tidak semestinya solat takbir, angkat rokok dan sebagainya tu. Tetapi apabila Allah sebutkan salat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga mendatangkan maksud doa. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendoakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mendoakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu apa yang disebutkan oleh tafsir Imam At-Tabari. Kalau saya nak baca ni panjanglah tuan-tuan. Kita ambil keratan-keratan. Kita ambil pula tafsir Ibn Kathir. Apa yang Al-Imam Ibn Kathir sebutkan. Qala Al-Bukhari qala Abu Aliyah salatullah. Kata Imam Al-Bukhari, dan Imam Al-Bukhari berkata, yang ni adalah pendapat Abu Aliyah, iaitulah salatullah, yakni disebutkan sana'uhu alaihi 'indal malaikah. Salatullah iaitulah bila sebut salatullah, salatnya Allah. Sebab tu saya tak mau sebut perkataan apa. Sebab lagi tuan-tuan kata, ish, Allah solat pula. Salatullah, bila sebut salatullah, sana'uhu alaihi 'indal malaikah, iaitulah pujian, angkat tinggi daripada Allah kepada malaikat. Yang tu maksud dia. Bukan sebut Allah solat, tetapi Allah mengangkat Nabi, Allah memuji Nabi di sisi malaikat. Tuan-tuan, saya bersama dengan tuan-tuan, kita nak puji siapa? Kita nak puji fulan bin fulan. Sahabat angkat dekat tuan, Masya Allah, dia ni bagus, dia ni diberkati, dia ni dirahmati, dia ni disayangi, dia buat amalan-amalan yang baik. Tetapi Allah bersama dengan malaikat, Allah memuji Nabi SAW dan mengangkat Nabi. Allah cerita dekat siapa? Kat malaikat. Allah memuji baginda Nabi SAW di sisi malaikat. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan, wassalatul malaikah, kan tadi dalam ayat tu disebut innallah wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi, bersolat ke atas Nabi. Maka tadi kita dah faham apa yang disebutkan Allah selawat, salat ke atas Nabi, iaitulah pujian, mengangkat, menyanjungi Nabi di sisi para malaikat. Sekarang malaikatu yusalluna 'alan nabi, malaikat pula bagaimana tafsirannya? Kata Imam Ibn Kathir, wassalatul malaikatu ad-du'a, dan salatnya malaikat kepada Nabi juga adalah doa. Berdoa juga kepada baginda Nabi SAW. Wa qala Ibn Abbas yusalluna yubarrikun, dan berkata pula Ibn Abbas, sahabat Nabi SAW, yusallun, iaitulah bukan salat. Tuan-tuan, syariat salat ni Allah bagi dekat siapa? Umat Nabi SAW. Bukan Allah bagi untuk jin, bukan Allah bagi untuk syaitan, bukan Allah bagi untuk malaikat, tetapi untuk umat Nabi SAW. Kita yang diwajibkan solat. Makhluk Allah, kita yang diwajibkan solat. Maka bila sebut malaikat solat ke atas Nabi, yusallun, berselawat ke atas Nabi, yubarrikun, iaitulah malaikat mendoakan keberkatan, bagi keberkatan kepada baginda Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian lagi hadis yang kita untuk orang lelaki wajib dengar setiap minggu sekali, hari Jumaat. Man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi, tuan-tuan tak sambung pun, sallallahu alaihi ashra wa hatta anhu ashra khati'atin. Sesungguhnya man salla alayya, Nabi kata, siapa yang berselawat ke atas aku wahidatan, sekali, sallallahu alaihi ashran, Allah akan balas selawat, puji, angkat dia. Tuan-tuan nak kata Allah solat kat kita ke? Tak. Allah angkat, Allah puji kita sebab kita puji Nabi, kan? Kita doakan kepada Nabi, Allah doakan kepada kita, Allah puji kita, Allah angkat kita. Ashran wa hatta anhu ashra khati'atin, Allah balas kat kita 10, dan Allah akan hapuskan dosa
10. Jadi antara kelebihan selawat dalam hadis ni, dia dah sebut 2 in 1. Allah hapuskan dosa kita 10, Allah angkat darjat kita 10. Tuan-tuan, kadang-kadang kita ni duk fikir benda yang ghaib. Darjat ni ke mana? Saya duk selawat banyak ni, kan? Darjat lah berapa tau, kan? Duk tingkat bawah. Yang tu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak payah nak duk kalut buat kerja Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan darjat, kedudukan dan sebagainya. Kita buat kerja puluh amal ibadah ni biar Allah yang bagi. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi bila kita sebut juga berkaitan dengan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak lagi lah antara perkara yang boleh saya sebutkan di sini. Kita nak tengok apa yang disebutkan lagi. حدثنا ابن حميد قال ثنى هارون عن عنبس عن عثمان بن موحب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت الله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية فكيف الصلاة عليك قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. Ada banyak riwayat lah untuk kita nak baca. Tapi saya nak sebutkan apa kat tuan-tuan di sini. Iaitulah dalam satu hadis telah pun datang satu orang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia sebut dekat Nabi SAW, ya Rasulullah, aku dengar, aku tahu turun firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Kaifa salat 'alaik? Bagaimana nak semayang ke atas kamu? Sebab tu kalau kita sebut terjemah semayang, salat tu semata-mata semayang, dia jadi lagu tu. Kalau kita terjemah solat itu semata-mata puji, bagaimana nak puji kamu? Kalau kita terjemah solat itu adalah semayang yang kita dah buat ni, maka sahabat ni dia bertanya kepada Nabi, apa dia? Ya Rasulullah, bagaimana nak semayang ke atas kamu? Maka maksud dia adalah puji, kan? Bagaimana nak puji kepada kamu? Maka kata Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ataupun dalam riwayat yang lain, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad. Apa-apa pun riwayat, tetapi ini adalah cara untuk kita nak berselawat kepada baginda Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Satu lagi, bila kita bercakap berkaitan dengan selawat ini, seperti yang saya katakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, dia ada banyak riwayat. Kita nak sebutkan lagi beberapa apa yang disebutkan juga oleh Al-Imam Ibn Kathir. Ruya Abu Ja'far Ar-Radhi an Ar-Rabi' bin Anas an Abi Aliyah kadzalik wa ruya mithlahu an Ar-Rabi'. Disebutkan iaitulah di sini Al-Imam Al-Bukhari berkata, ini saya sebutlah dekat tuan-tuan. Iaitulah dikatakan di sini Abu Isa At-Tirmizi. Siapa dia Abu Isa At-Tirmizi? Imam At-Tirmizi. Ruya an Sufyan Ats-Tsauri, dia meriwayatkan, ada ambil daripada jalan Sufyan Ats-Tsauri wa ghairi wahid min ahli al-ilm, dan lebih daripada satu orang ulama menyatakan salatul Rabb rahmah. Salatnya Allah, doanya Allah Subhanahu wa taala itu merupakan rahmat. Tuan-tuan doa kat saya. Saya doa kat tuan-tuan. Tuan-tuan ada buat dosa juga. Saya pun ada buat dosa ya. So kadang-kadang kita kata, ustaz doa bila kat saya, ustaz orang bagus. Tak tentu tuan-tuan. Depan tuan-tuan ustaz tu bagus. Belakang tuan-tuan, kita tak tahu. Kemudian kita jumpa satu orang yang alim, ulama. Pada pandangan kita nampak dia bagus. Dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tak tahu. Tetapi apabila malaikat yang mendoakan, kita nak kata malaikat tak bagus? Tak boleh. Malaikat ni yaf'aluna ma yu'marun. Dia akan buat apa saja yang diarahkan. Dia akan tinggal apa saja yang dilarang. Kita apa yang diarah, buat atau tak buat?
buatlah juga. Dia punya bunyi tu. Apa yang dilarang? Nak kena fikir dulu. Kalau larangan tu benda hak kita berkenan, kan? Kita kan fikir-fikir balik kan, nak cari kono bagi kena boleh ke kita juga. Jadi tuan-tuan, bila sebut Allah yang mendoakan, malaikat yang mendoakan, di sini adalah rahmat. Satu pemberian yang confirm dapat daripada Allah Subhanahu wa taala, kan? Wa salatul malaikatu al-istighfar, dan salatnya, selawatnya malaikat itu merupakan istighfar, memohon pengampunan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita bercakap lagi berkaitan dengan selawat. Lah ni selawat banyak tuan-tuan. Kita tak buka kepada soalan, tapi saya nak sebut sekali lalu. Mungkin tuan-tuan yang ada terlintas sekarang nak tanya pasal salawat nariyah, salawat munjiat, salawat tafrijiyah, salawat syifa, kan? Macam-macam salawat ada. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salama tamma ala sayyidina, dan macam-macam lagi, kan? Doa-doa yang dipanjatkan, yang kita menganggapkan ianya merupakan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita beranggapan bahawasanya yang ni adalah selawat tafrijiat, munjiat dan sebagainya. Macam-macam yang kita anggapkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, di sini saya nak sebutkan, terkadang ada dalam kalangan kita yang dia keras dalam pandangan ni. Dia kata yang ni semua bid'ah. Dia kata yang ni semua muhdath, perkara yang baru. Sebab apa tuan-tuan? Sebab memang daripada baginda Nabi ada tak benda-benda ni? Tak ada. Yang daripada Nabi yang tadi ni je, yang saya sebutkan dekat tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, dan begitulah riwayat-riwayat yang lain. Bagaimana pula kita nak memberitahu berkaitan dengan pandangan-pandangan yang kita nak sebutkan berkaitan dengan ada lagi selawat-selawat yang lain ni? Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan, iaitulah saya nak sebutkan dekat tuan-tuan satu pandangan satu orang yang mungkin pada namanya kita anggap dia keras, iaitulah Al-Imam Ibn Taymiyah. Al-Imam Ibn Taymiyah dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Siapa Imam Ibn Al-Qayyim? Anak murid Imam Ibn Taymiyah. Dia kata, Imam Ibn Taymiyah kata, Imam Ibn Qayyim nakalkan, man wadhaba ala 40 marrah kulla yawm baina sunnatil fajr was salatil fajr ya hayyun ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghithu hasalat lahu hayatul qalb wa lam yamut qalbu. Kata Al-Imam Ibn Taymiyah, sesiapa yang membaca sebanyak 40 kali di setiap pagi, 40 kali di setiap pagi di antara salat sunnah fajar, iaitulah yang kita kata 2 rakaat sebelum subuh, dan juga di antara salat subuh 40 kali. Apa yang kita baca? Ya hayy la ilaha illa anta birahmatik, maafkan saya, ya hayyun ya qayyumun la ilaha illa anta birahmatika astaghis. Kita baca yang tu tuan-tuan berapa kali? 40 kali sebelum subuh, selepas solat sunat fajar. Dah masuk dah waktu subuh, orang dah azan dah. Okay? Kita baca yang tu sebanyak 40 kali. Kata Al-Imam Ibn Taymiyah, maka dia akan mendapat hati yang hidup, hatinya tidak akan mati. Tuan-tuan, ada hadis yang menyebutkan siapa yang baca pada hari Jumaat 80 kali salawat kepada baginda Nabi SAW pada waktu pagi, akan diangkat kepadanya 80 darjat, dan akan diampunkan dosanya 80 tahun. Yang ni sebahagian ulama menyatakan iaitulah hadis ini mungkar. Ada yang menyatakan hadis ini matruk, ditinggal disebabkan terlalu dhaif. Apa yang saya nak sebutkan dekat tuan-tuan, kadang-kadang dia bila mai angka-angka yang tertentu dalam nak berselawat, sedangkan Nabi SAW tak sebut angka tertentu. Nabi hanya bagi fadilat. Siapa yang selawat ke aku 1, Allah balas 10. Siapa yang selawat 10, Allah bagi 100. Siapa yang selawat 100, begitulah tuan-tuan akan dapat. Faham?
Tetapi ada pula hadis, siapa yang selawat 100, Allah bagi 1000. Siapa yang selawat 1000, maka dia wajib masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ni tak sampai kepada darjat yang sahih. Maka tuan-tuan, kita sebut berkaitan dengan angka-angka dan nombor-nombor di dalam berselawat. Siapa selawat sekian dia dapat sekian. Tuan-tuan, takat ambil yang sahih, kita ligan yang tu ya. Kita ligan yang gandaan dia 10. 1 dapat 10, 10 dapat 100, 100 dapat 1000, 1000 dapat berapa? 10,000 lah. Saya pun kira matematik kan ni. 10,000 dapat 100-nya 100,000. Tak apa lah. Tapi kalau tuan-tuan nak menganggap bahawasanya Nabi SAW suruh kita buat dengan angka-angka yang sedemikian, Nabi SAW tak minta untuk kita buat angka-angka yang sedemikian. Fawallahi la yamulullah hatta tamulu. Demi Allah, Allah tidak akan jemu melainkan kamu yang akan jemu untuk nak beribadat. Allah tak akan jemu nak terima amalan ibadat kita. Kita buat aja berapa banyak pun tuan-tuan. Maka saya nak sebutkan dekat tuan-tuan, iaitulah. Sedangkan kita tahu Imam Ibn Taymiyah satu orang yang keras, satu orang yang strict berkaitan dengan nak memberikan pandangan-pandangan yang baru ni. Tapi Imam Ibn Taymiyah dia tak sebut yang ni pada Nabi. Dia kata pada pandangan dia. Siapa yang nak buat 40 kali, hati dia takkan mati. Tuan-tuan, kalau kita nak sebut yang Nabi SAW sebut, maka perlulah kita bersandarkan kepada sesuatu sandaran yang baik, hadis yang baik. Adapun yang disebutkan di sini oleh Al-Imam Ibn Taymiyah tadi, adakah sandaran daripada Nabi? Tidak. Imam Ibn Taymiyah yang kata, siapa yang baca yang ni, insya-Allah hati dia tidak akan mati, hati dia akan hidup. Adapun berkaitan dengan Nabi SAW sebut, Imam Ibn Taymiyah tak sebut pun perkataan tu. Dan disebutkan juga di sini, iaitulah sikap adalah yang lebih berhati-hati, yang disebutkan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Idza ra'aita ar-rajul ya'mal 'amal alladhi qad ikhtalafa fihi wa anta tara ghairahu fala tanhahu." Okay? Jika engkau melihat seorang melakukan perbuatan yang masih diperselisihkan padahal engkau mempunyai pendapat yang lain, maka janganlah engkau untuk mencegahnya. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Asbahani dalam Hilyatul Awliya. Jadi tuan-tuan, kita tak nafi selawat syifa dan sebagainya, mai selawat-selawat ni. Selawat syifa ni tuan-tuan, bagus tak bagus? Bagus. Bagus. Tetapi dia bukanlah datang daripada Nabi, dia datang daripada ilmuwan-ilmuwan, datang daripada ulama yang mutaakhir, yang terkemudian. Dia datang bukan daripada baginda Nabi SAW. Adapun yang lebih tepat, yang lebih sawab, yang confirm dapat adalah selawat yang Nabi SAW ajak. Saya tak kata kat tuan-tuan jangan baca. Syekh Dr. Wahbah Zuhaili juga orang yang melazimi selawat syifa. Bagus. Kan? Tetapi kalau tanya saya lah, saya tak tahu, tuan-tuan tanya mufti ke apa tu, saya tak tahu. Tanya saya, yang paling thawab yang besar sudah tentulah selawat yang Nabi SAW ajak. Confirm. Yang tak confirm, yang ada perbincangan, yang ada perbahasan, selawat-selawat yang selain daripada itu. Maka tuan-tuan, orang habaq agak tuan-tuan, masuklah pertandingan ni, confirm dapat hadiah. Confirm dapat hadiah. Dapat dah. Sebab tak ada orang masuk. 3 orang. Siapa masuk 3 orang? Confirm dapat hadiah. Tapi kalau masuk pertandingan ni tak tahu orang ni masuk, orang ni masuk, kita kata tak apalah, saya tak mau masuk yang confirm dapat hadiah, saya nak masuk ni ya. Jadi yang sebenarnya kalau orang yang nak mendapatkan ganjaran hadiah, masuk orang mana? Masuk orang dapat tu lah. Tuan-tuan nak dapat ganjaran daripada Allah, confirm dapat selawat yang Nabi ajak. Yang tadi ni wallahu taala alam, ulama berbincang dan sebagainya, memperselisihkan akan selawat-selawat tersebut. Nak baca dipersilakan. Siapa yang tak mau baca, dia jangan menghalang dan menafikan pungpang dan sebagainya. Sebaliknya datangkan dengan cara yang baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita nak berselawat kepada baginda Nabi SAW, di akhir saya nak sebutkan, iaitulah rugi kepada sesiapa yang tidak berselawat. Dan Nabi sebut orang itu adalah orang yang
bakhil. Seperti mana Nabi bila nak naik ke atas mimbar, salah satu daripada 3 amin yang Nabi sebutkan adalah orang yang apabila dia disebutkan sallallahu alaihi wasallam, dia tak balas balik, maka malaikat mendoakan kecelakaan, kerugian, kebinasaan kepada orang ini. Dan tuan-tuan, Nabi yang aminkan. Kabulkanlah ya Allah kepada mereka umat-umat aku yang tidak menyebut sallallahu alaihi wasallam bila mana mereka dengar. Jadi tuan-tuan dan puan, sama-samalah kita menganjurkan selawat, perbanyakkan selawat. Tak kira lah berapa pun, hari apa-apa pun. Adapun hari Jumaat memang banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih menuntut kita untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.